In section 235 stated that a company shall have at least one secretary who shall be a natural person. Okay, 18 years of age and above and a citizen or permanent resident of Malaysia. Okay, means that company secretary must be Malaysian, mesti orang Malaysia. Okay. Okay, in section 236 is about the appointment of company secretary. Okay, the person appointed as a company secretary shall make a declaration using form declaration by person before appoint as secretary. This one you boleh tengok dalam exhibit 1.2. Okay, dekat belakang tu. Dalam buku ni dia ada banyak bagi example of form. Okay, yang kita kena isi. Okay, company secretary kena isi. Okay. Untuk menjadi seorang company secretary. He is qualified to act as a company secretary. Okay, under section 235, he is not disqualified to act as a company secretary under section 238, and also he concerned to act as a company secretary of the company. Ini adalah bila kita nak appoint, means that company mesti appoint company secretary. Okay, sebelum di appoint dia kena cari company secretary yang betul-betul memang ada yang memang boleh menjadi seorang company secretary. Okay, to be a company, apa yang you punya, yang you kena ada? You kena degree apa? Dah baca ke belum? Requirement as a company secretary. Ada siapa-siapa nak jawab tak? Dia kena ada degree je, Doktor. Dia kena degree in. Dia tak semestinya in accountancy sebab okay, sometimes setengah-setengah setengah-setengah institusi, okay, kadang-kadang setengah tu dia daripada SPM dia boleh ambil macam sijil as a company secretary. Alright, lepas dia ambil sijil dia boleh barulah dia akan ambil professional course to be a company secretary. Tapi kita as an accounting student, okay, lepas you ambil degree, okay, you boleh terus jadi a company secretary. Okay, tak perlu ambil exam apa-apa. Memang terus boleh jadi seorang company secretary. Alright, okay. Okay, dah baca pasal appointment? Okay. Dalam page exhibit 1.2, page 1.2, page 8, 9 and 10. Itu ada di antara the form yang diisi to be a company secretary. Okay, notification of appointment. Okay. Okay, lepas tu ada declaration by a person before appointment of secretary. Okay, I am qualified to act as a company secretary. Mesti kena isi ni dulu. Okay, lepas tu dia ada notice of intention to vacate the office of secretary. This one vacation. Okay, bukan pergi bercuti Vacation adalah di mana kita kosongkan, tak menjadi company secretary, kita stop to be a company secretary. Okay? Okay, bila you tengok figure 1A, function of a company secretary, ada apa pun nak tanya tak? Hopefully you all dah baca sebelum kelas hari ni. Okay? Ada apa pun nak tanya tak tentang figure 1A? Implementation of corporate governance. Okay, dia sort of macam auditor juga. Dia tertakluk pada dia punya akta. Okay, tapi to be an company secretary, okay, saya ada masukkan dalam e-clip. Okay, dalam e-clip tentang dekat Code of Ethics of a Company Secretary. Okay, saya dah masukkan dalam e-clip. You boleh tengok Code of Ethics as a Company Secretary. Okay. Di sini tentang directors punya code pun ada, company secretaries punya code pun ada, di-combine dua-dua. Okay, di mana dia semua tertakluk pada semua code yang ada ni sebagai pengarah dan juga sebagai seorang company secretary. Dah buka ke belum? Dah baca ke belum? Kelas, dah baca ke belum? Dah baca, Doktor. Dah baca. So anything you want to ask? Simple kan? Memang detail kan? Boleh faham kan? Dia detail dah. Tapi dia macam bagi saya macam
CEO macam relax dapat maklumat macam tu je. Ya memang. Itulah. Sebab tu siapa kata CEO banyak kerja. Sebab dalam drama Melayu mana CEO duduk kat office, CEO ke hulu ke hilir kan, betul tak? Sorry saja. Okay. Means that apa-apa management yang berkaitan dengan company, memang company secretary akan simpan. Okay, kalau ada perubahan saham, okay, ada perubahan pasal director, okay, semuanya company secretary akan simpan. Semua maklumat tu. That's why they pay kepada company, dia bayar kepada company secretary setiap bulan. Okay, dia tak macam buat audit. Bila audit, kita akan bayar lepas setahun sekali je audit. Okay, tapi untuk company secretary kita akan bayar setiap bulan walaupun ada kerja ataupun tak ada kerja. Okay, every month company secretary firm akan dapat duit. Okay. Macam dalam buku dia kata macam implementation of corporate governance. Okay, support the board and chairman, providing advice to the chairman. It means that, okay, kalau silap advice yang company secretary bagi pada chairman, okay, berlaku sesuatu, okay, company secretary akan responsible. Okay, preparing the agenda with the chairman and CEO, okay, recording the decision, okay, providing all full access and services to the board. Okay, appointment of new directors. Okay, also function of company secretary, role of company secretary. Assisting the board in ensuring a smooth administration of the appointment of new directors. Okay, briefing a new directors pun adalah tugas-tugas company secretary. Okay, compliance with filing and admin punya requirements. Okay, apa-apa juga form yang perlu company ada. Okay, untuk penambahan saham ke ataupun penambahan new director, semua perlu diisi oleh company secretary. Okay, cuma yang senangnya, okay, pengalaman bila jumpa dengan company secretary ni, kebanyakan company ni dia ada masalah yang sama je. Jarang company yang ada masalah yang luar biasa. Sebab apa? Sebab untuk company ni sama je kan, nak run business tak? Nak tambah saham, okay, nak jual saham, okay, nak tambah director, okay, nak buang director ni sama je. Benda yang berlaku dalam company benda yang sama. Means that company secretary ni, dia akan buat benda yang sama saja setiap tahun. Nampak tak? Kecuali kalau ada nanti dia nak jual company tu, okay, bila ada sesuatu berlaku, barulah akan ada masalah. Okay, tiba-tiba ada orang saman ke, okay, barulah akan ada masalah yang perlu company secretary tu kena fikirkan. Okay, yang lain tu sama je, the same things. Okay, happen dalam company secretary tu. Okay, kalau ada soalan terus tanya tak perlu tunggu sampai habis kelas Sekejap nak admit lagi hari ni. Okay. Lepas kita appointment of company secretary, okay, kemungkinan juga company nak resignkan secretary tu. Okay, macam mana proses dia? Okay, resignation by giving notice to the BOD. Okay, katakanlah dah 3 tahun, 4 tahun dah jadi company secretary pada company A. Dia tak nak jadi dah dia punya company secretary. Okay, nak tukar pada company yang lain. Okay, so Section 237 provide that a company secretary may resign from his office by giving a notice to the BOD of the company. Okay, and that resignation will take upon the expiry of 30 days from the date of the notice. Okay, maksud dalam masa 30 hari selepas kita bagi notis pada BOD, okay, kita boleh resign daripada company A tu. Itu maksud dia. Okay. Dan pada masa sama, okay, company secretary juga kena bagi notis kepada registrar ataupun pada SSM. Okay, to vacate the office of secretary. Okay, dia kena bagi pada registrar ataupun pada SSM. Okay, nak dapat dalam section 237. Okay, pada masa yang sama tu kalau company secretary nak berhenti, tapi pada masa yang sama kita juga boleh disqualifies a person to act as a company secretary if he is an undischarged bankrupt. Okay, bankruptcy, orang yang bankruptcy tak boleh jadi company secretary. He is convicted whether
in or outside Malaysia of any offence referred to in Section 198, he ceased to be a holder of a practicing certificate issued by the registrar under Section 241. Okay, yang ni kita kena buka Companies Act. Okay, 198. Okay, kenapa boleh diberhentikan? 198 kata okay, a person shall not hold office as a director of a company or whether directly or indirectly to concern with or takes part in the management of a company. Section 198 dan juga Section 241. 241 tentang one. If the registrar is of the opinion that a person has failed to act honestly, means that okay, company secretary ni mungkin dia tak honest. Okay, dia buat something yang silap ataupun salah, or use reasonable diligence in the discharge of his duties as a secretary. Okay, dia buat fraud. Okay, the registrar may require the person to show cause why his practicing certificate should not be revoked. Okay, bermakna dia tak boleh dah menjadi company secretary, dia akan disqualified. Okay, ni you boleh tengok dalam page muka surat 5. Okay, requirement to registrar with registrar. Okay, untuk company secretary ni, okay, nak bagi tahu you all, okay, dia kebanyakannya berkaitan dengan akta. That's why kalau boleh sebelum kelas you all baca. Okay, bila you all baca, if anything you boleh terus tanya. Sebab saya pun tak tahu you tak faham kat mana, you faham kat mana, boleh tak? Okay, bila saya baca straight je, so you just follow je kan, betul tak? Tapi kalau kita buat discussion lagi seronok sebenarnya, betul tak? Kalau one way, saya cakap seorang je kan, betul tak? So kalau boleh saya nak you all pun involve, take part masa kita discuss ni untuk chapter ni, boleh tak? Okay, the company secretary's code of ethics. This one pun you boleh refer dalam nota yang sebagai like ikhlip tadi. Okay, dalam ikhlip you boleh tengok. Okay, akta ni. Okay, muka surat ni company's code of ethics. Okay, muka surat 8. Lepas tu untuk company secretary muka surat 10. Okay, dia bagi introduction, dia bagi principle, dia bagi objektif. Okay, objektif untuk code of ethics ada 2. To instill professionalism among company secretaries within the tenets of morality, efficiency and administrative effectiveness. And the second one, to uphold the spirit of social responsibilities and accountability in line with the legislation, regulations and guidelines governing a company. Itu dia punya objective of code of ethics as a company secretary. Okay. Okay, sampai kat situ, any problem? Apa dah chapter 1? Tanya yang registrar tu, dia apa dia company punya ke registrar? Tak, SSM. Apa SSM? Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Kan kena daftarkan before you set when you kena daftar kan, betul tak? Okay, kena daftar dekat SSM, betul tak? Ya, betul.
Maknanya you kena daftar dengan SSM. Okay, bukan daftar dengan syarikat yang kita nak jadi company secretary tu, bukan. Daftar dengan SSM. Okay. Lagi soalan lain nak tanya? Habis dah sektor 2. Sektor 1. Saya ada 2 soalan nak tanya. Okay. Satu, company kan ada satu company kan, maksudnya bila seseorang tu di-hire as company secretary, ada maksudnya dia kerja under syarikat as company secretary. Maksudnya? Silap tu. Company secretary ni bukan staff of the company. Okay, maksudnya dia staff company lain, maksudnya dia ada one company yang memang arrange untuk company secretary for other companies, betul tak? Ya, macam ni, macam firma audit. Okay. Firma audit. Okay. And then, nowadays, bila dalam satu firma audit, saya cerita biasanya dalam satu firma audit ni adalah kadang-kadang dia ada buat bahagian taxation, tax kan? Tax, lepas tu dia ada audit firm, dia ada accounting department, and then satu lagi ada company secretary. Maksudnya company contoh company ABC, nama company tu kan ABC Sdn Bhd. Dia nak lantik seorang company secretary, dia akan minta dengan firm ni untuk menjadi dia punya company secretary. Means that si Ali ni, contoh katalah nama company secretary nak Ali. Ali bukanlah pada ABC Sdn Bhd. Dia tidak tertakluk kepada apa-apa saham ataupun apa-apa dalam ABC Sdn Bhd. Okay? Dia adalah orang luar. Tapi pada masa yang sama, ABC Sdn Bhd akan bayar dia monthly untuk dia punya management fee. Okay, dan pada masa sama katakanlah ABC Sdn Bhd ni dia nak tambah saham. So dia akan datang discuss dengan Ali, apa proses yang kena buat. So Ali kena buat semua proses tu. Dia hanya terima apa yang dah siap saja. Okay? Menjawab tak soalan tu? Okay, menjawab. Lepas tu kalau si secretary tu dia nak resign sebagai company secretary untuk company Ali tu, company ABC tu, jadi yang akan uruskan resignation punya form tu company ABC tu ataupun company SSM. Oh, SSM lah. Ya. Sebab dia tak tertakluk pada ABC, cuma dia bagi tahu dengan ABC, dia nak resign, dia akan isi semua borang, dia akan hantar pada registrar ataupun SSM. Oh, okay. Okay. Lepas tu soalan yang kedua, yang of ethics yang number 15 tu maksudnya macam mana? Sebab saya macam kurang. Be present or represented at meetings and do not allow himself or his representative to be excluded or withdrawn from those meeting. Maksudnya setiap kali apa-apa meeting BOD ke apa, company secretary kena berada di situ. Okay. Exclude, dia kena include juga apa-apa pun. Dia tak boleh exclude. Kalau BOD meeting, company secretary mesti ada. Kalau tak ada company secretary, meeting tu tak boleh. Kita tak boleh nak daftar meeting tu. Oh, okay. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Orang lain? Doktor, nak jadi company secretary tu, dia orangnya kan ada yang doktor cakap ada lesen, ada sijil apa tu kan. Okay. Kalau yang degree punya, walaupun dia tak ada praktikal untuk CSP punya, dia orang boleh ke ambil untuk CSP punya bidang ni? Boleh. Tak ada masalah. Sebab cuma kalau kita nak lebih tu, kalau cuma untuk practitioner tak ada masalah. Kalau macam saya, katakanlah saya dah boring dah mengajar, tiba-tiba saya nak di company secretary. Cuma saya kena pergi ambil exam. Okay, tapi katakanlah you all ni pergi LI, nanti katalah pergi LI dekat syarikat, dekat firma audit yang ada di company. Okay, lepas tu dia boleh terus lantik you all untuk jadi dia punya staff. Okay.
Bukan owner of the firm lah, maksudnya you akan jadi staff firm tu. Okay, tapi yang you akan buat kerja untuk secretary. Okay, contoh macam ni lah, to be an auditor, you kena untuk jadi CA kan. CA tahu dia apa CA? Certified Accountant, tak? You kena ada 3 tahun at least. Tak? At least kerja dekat audit firm 3 tahun kan, tak? To be CA kan? Ya, betul. Okay. To be CA, you kena ada at least 3 years kerja dekat audit firm. Lepas tu barulah you boleh apply menjadi CA. CA ni means that you all dah boleh sign dah audit report tu. Okay, kalau macam saya tak cukup dulu. Saya dah 2 tahun setengah. Okay, saya terus join UNIZA. Okay, saya akan jadi RA saja, Registered Accountant. Sebab saya punya proses kerja dekat audit firm tak sampai 3 tahun. Macam Dr. Wan ada CA. Sebab dia 4 tahun. Okay. Untuk saya boleh RA sahaja. Itu maksudnya kalau you nak jadi company secretary tak ada masalah. You kerja dekat company, dekat firm you tu berapa tahun pun you dah boleh jadi company secretary dan you boleh buka sendiri lepas tu. Company secretary. Okay. Dia tak ada at least berapa-berapa, tak ada. Tak sama macam auditor. Okay. Auditor ni kalau you CA, katakanlah you kerja dekat XYZ firm, audit firm contoh. Okay. Dah kerja sampai 4 tahun dah. Okay, you rasa nak resign. You nak balik kampung, you nak buka firm you sendiri. Boleh, tak ada masalah. You boleh apply dengan MIA. Okay. You tunjuk semua, you punya sertifikat, semua surat-surat berkenaan tu. You tengok you all dah memang ada 4 tahun pengalaman kerja dekat XYZ firm, audit firm. You boleh apply, you boleh jadi CA. Lepas tu you dah boleh lantik you punya pekerja sendiri untuk buat audit dekat company mana-mana dan pada masa sama you boleh sign audit report tu. Okay, that's why kalau you perasan dekat Terengganu ni ramai yang guna khidmat Mama Ali and Co kan, Mama Abbas kan, betul tak? Okay, maksudnya company small company ni, small firm ni dia tak ada person yang boleh sign audit report. Okay, tapi dia menggunakan khidmat Mama Ali ataupun Jali and Co untuk sign. Okay, dia ada bayaran ni lah. Katakanlah bayaran, contoh. Kalau zaman saya dulu, katakanlah audit, kita bayar audit fees tu, katakanlah RM5,000. Okay, so kita kena bayar daripada RM3,000 tu 30% kita kena bayar kepada Jali and Co. Kita hanya dapat 70% saja. 30% tu adalah sebagai kita punya upah sebab dia yang punya report yang kita buat tu. Okay, kebanyakan yang buat freelance dia buat macam tu. Okay, dia engage dengan mana-mana audit firm. Okay, dia buat kerja. Okay, sampai sampai you dah habis kerja, kalau you charge RM3,000 pada syarikat tu. Okay, another 30% yang ke bangko, 70% saja yang terdapat pada you. Okay, tapi certain audit pun juga sebab bila jangan kau sign you punya audit report, bermakna dia yang akan bertanggungjawab. Bila kita dah itulah, okay, katakan siap RM3,000. Okay, kita akan dapat 70% and another 30% kita bayar pada Mama Ali and Co. Okay. Banyak company buat small firm yang buat macam tu. Okay. Boleh Syah? Boleh tu. Okay. Lagi ada soalan lain? Okay. Betul. Yang biasa saya tengok yang auditor dengan CSP ni biasanya dia orang dekat, kebanyakan dia dekat bandar, kawasan yang ada negeri yang maju. Kalau negeri macam Terengganu tu, macam Terengganu ke Kelantan ke, dia orang pada pendapat doktor kawasan tu dia ada ke tak ke terhad untuk perkhidmatan benda tu macam tu? Ada. Kita ada sekretari kita kat Terengganu. Ramai kawasan, ramai 2-3 orang ada kat sini. Sebab kebanyakannya kadang-kadang kalau macam small audit firm, dia combine dalam tempat yang sama.
Okay. Sebab company secretary ni bukan hanya mereka yang ada degree accounting. Dia kena betul. Okay, to be an auditor, you mesti ada degree perakaunan. Perlukan degree perakaunan. Apa ni, cert. Dekat UiT, tak silap saya ada. Okay, lepas habis cert tu, barulah dia buat profesional. Okay, tapi auditor tak boleh. Auditor, dia kena ada degree accounting ataupun dia buat CAT kan. CAT. Ataupun buat ACCA tak. Memang kena dalam proses accounting juga. Okay, tapi kalau orang tu ada cert dalam company secretary, dia tak boleh jadi accountant. Sebab dia tak ada degree accounting. Faham tak? Tapi kita accounting, kita boleh jadi auditor, and then at the same time kita boleh jadi accountant, kita boleh jadi company secretary. SIMA okay. Boleh tak Dr.? SIMA, public sector. SIMA boleh, semua boleh, ya. Yeah. CPA, semua boleh, tak ada masalah. Kalau kita ada degree in accounting. Tak ada masalah. Tapi kalau dia ada untuk, contoh dia ada professional cert untuk company secretary, dia tak boleh jadi accountant. Okay? Pada pendapat Dr., kalau sebuah negeri tu kurang maju, mungkin salah satunya disebabkan ada kurangnya perkhidmatan macam benda ni, macam yang biasa yang company besar nak auditor dengan CSP ni. Adakah ia salah satu pendorong untuk menyebabkan satu negeri tu tak maju? Tak boleh kata macam tu. Sebab selagi setiap negeri ada companies, ada syarikat, okay, ada bisnes yang memang didaftar ada syarikat, okay, semua tempat perlukan company secretary. Nampak tak? Sebab semua company diwajibkan mempunyai company secretary. Okay, kalau kata kat Terengganu, you rasa macam tak maju kan compare dengan KL kan, tapi dekat Terengganu pun banyak company secretary. Sebab syarikat macam Sabasun yang atas yang berhad dekat tengah ni, semua perlukan company secretary. Okay, macam dekat rumah saya pun ada satu, kat Bukit Besar tu ada satu, dekat bangunan yayasan Terengganu tu ada satu, lepas tu dekat apa tu, perumahan apa tu dia buat office pun ada satu, banyak. Okay, tak semestinya bandar besar je yang ada company secretary, sebab setiap syarikat yang daftar dengan SSM perlukan company secretary. Okay? Okay, Doktor. Cuma untuk assignment you all nanti, okay, bergantung sebab semua orang berada di rumah masing-masing kan. Boleh katakan 50%. Maksudnya semuanya tak bertumpu dekat Kuala Terengganu sahaja. Nanti you boleh cari company secretary dekat negeri masing-masing. Okay. Assignment saya dah masukkan dalam iklim. Nanti you tengok. Okay. Okay, sambil-sambil tu boleh juga discuss pasal assignment. Okay, boleh buka. Cuba buka tengok assignment. Kita boleh discuss terus. Ada apa-apa nak tanya ke? Madam. Ya. Assignment yang tu assignment group kan? Ya, dia sebab assignment group. Group assignment tajuk dia. Kan assignment ni kita kena interview CSP Doktor? Madam. Ya, yes. Baca tu. Dia akan interview company secretary. Sebenarnya kami kena cari orang yang berjawatan CSP dan kita kena interview dia. Ya, betul. So macam mana kita nak tahu siapa yang pegang jawatan CSP? Di CSP ni memang ada CSP. Dia macam you Google, you cari je company secretary tempat you, dia akan keluar lah. Sekarang you kena faham, company secretary ni adalah orang, bukannya orang berada dalam company tu, faham tak? Dia macam berdaftar, macam auditor lah, ya. Jangan Okay. Okay.
Okay, dalam biasa it has to be done in group of 6. Okay, yang ada 6 orang tu kan. Okay. Make sure, okay, different group, different company secretary. Kalau boleh terus daftar dalam group kita nanti. And then the focus of the interview should be considered the following matters. Okay, kita tengoklah. Okay, yang last kalau others tu is that related towards the company secretary. Up to you lah whether you nak tambah-tambah apa-apa lagi isu yang relate dengan company secretary. And then require to assignment. Okay, the first one is a hard copy report. Okay, report graphy of the only secretary firm 2000 and one is soft copy. Means that CSP tu, company secretary tu, okay, you all mesti record. And then you tolong save dalam satu CD. Okay, di mana you akan hantar pada saya CD tu. Bermakna ada 2. Satu task tapi ada 2 dia punya output. Satu hard copy report, okay, another one is a soft copy dalam bentuk CD. Okay, jelas? Assignment due 1st June 2021, okay, before what o'clock Okay, before 4 PM. Okay. Okay, 1st June hari apa? Cek sikit, Glenda. 1 Jun. What day? Ulang balik Dr. sebab dia sekat-sekat. Okay, your assignment due is on 1st June. 1st June is on Tuesday. Tuesday. Okay, Tuesday. Okay, before 4 PM. Okay. Okay, tukarlah. Bukan first, second lah. Okay, sorry. 3rd June lah saya bagi sampai Thursday. Okay, habis minggu tu. Okay, Thursday. Boleh? Boleh. Okay. So fair untuk dua-dua group. Okay, satu group habis hari Ahad kan, lagi satu hari Rabu kan. So fair untuk dua-dua group. Okay, kena hantar. Tapi this one before 2 sebab hari Khamis kan half day je saya duduk kat jabat. Okay, yang boleh post. Okay. Boleh ketua ke siapa-siapa pun sampai kawan. Okay, untuk dia burn CD hantar pada saya. Report. Kalau report ni boleh tak kalau you all print out you post pada saya, boleh tak? Sebab lagi senang untuk saya tu, sebab kalau macam online ni susah sikit nak baca. Kadang-kadang nak conteng pun tak boleh. Kalau you hantar pada saya report, post boleh tak? Is it possible nak hantar setiap group hantar pada saya satu report, hard copy, satu CD? Okay tak? Boleh. Boleh Boleh. Ya, Alhamdulillah. Thank you. Okay, apa-apa boleh nak tanya tentang assignment? Nanti kita akan bagi satu assignment untuk group. Yang tu saya akan bagi tahu sebelum break. Yang tu simple je. Okay, yang tu simple je. Assignment kata tu simple sahaja. Madam, yang report tu ada maximum page tak? Dia 2,000 to 2,500 words dalam 4 pages kan? Ke 5? 4 hingga 5 pages. 4 hingga 5. Ke ataupun you 5 pages report. Is it okay? Possible 5 pages? Report? Biasa you buat report 5 pages? Bergantung pada lecturer. Ya. Kalau 5 pages tu banyak tak? 4 to 5. je Okay? Okay, 4 to 5 pages lah. Tak payah guna word saya tukar nanti untuk words ni senang. Saya buat 4 to 5 pages. Okay? Terima kasih madam. Okay, welcome. Lain-lain? Anything else you want to ask? Boleh tak? Yang ni Okay. kena buat ikut prosedur dia kan? Betul? Yang kena email dia orang dulu je apa semua tu. Yes, for sure lah that one. Okay, yang tu mestilah kena tanya dia dulu kan. Takkan nak pergi pekan raya ni, nak pergi rumah orang raya kan. For sure kena tanya dulu bila. Okay.
Anything else? Madam nak post tu Ya. sama ada nak post ke fakulti ataupun post ke rumah madam. Rumah lah senang. Fakulti kan sampai kat mana-mana susah. Nanti saya bagi address rumah saya. Okay. Okay. Jadi dekat-dekat nak sampai tempoh tu macam dalam bulan 5 pertengahan tu, ingatkan saya balik nak bagi address rumah saya. Okay, ataupun siapa nak datang raya pun boleh juga nak hantar masa raya. It's okay. Boleh makan kuih. Kalau boleh atas negeri lah Doktor. InsyaAllah boleh kot Tak, you all tak apa. Okey lah madam, travel lah madam dari Penang. Okay. Nanti bawa jeruk Pak Ali Oh boleh. Kari nak madam? Kari pedas, saya tak makan pedas. Oh. Saya kurang makan pedas. Kari rumah buat sedap madam. Ya ke? Hakim makan dah ke? Ya. Makan tak boleh kalau dia pedal je pun mana-mana sedap lah. Tapi tak, sebab ada kelas face to face tak boleh jumpa lah kan. Harap-harap sebelum you all grad kita ada kelas face to face. Okay? Saya dah Sekali. next. Last ke? Oh, lepas LI Hopefully LS next time saya boleh pergi melawat kot. Saya nak pergi Penang lah kalau macam tu. Boleh So madam. biasa saya KL wilayah dah boring dah 2 tahun dah saya duk main KL wilayah. Macam tu kalau madam saya nak apply madam. Saya punya lecturer yang tolong. Boleh, no problem. Tapi ingat you punya LI dah ada grade Make sure you buat betul-betul Faham, Kalau madam. before this just pass and fail. Tak ada alhamdulillah setakat ni tak ada student yang fail untuk LI. Okay, tapi untuk you all ni dia dah ada grade. Okay, means that you all buat betul-betul lah for your LI nanti. Okay. Apa lagi nak tanya? Anything? Kalau tak ada, saya nak stop kat sini. At least you ada masa untuk discuss you punya assignment dengan kawan-kawan. Alright, untuk minggu depan, okay. Actually minggu depan kita akan masuk chapter berapa jap saya nak tengok. Teaching schedule. Teaching schedule kita minggu depan, kita akan masuk chapter Directors, Functions and Responsibility chapter 2. Banyak ke sikit Kalau boleh kita habiskan 2 chapter satu hari boleh tak? Sebab macam sikit sangat, betul tak? Boleh madam. Okay. Minggu depan kita ambil chapter 2 dengan chapter 3. 2 dengan 3. Okay? Minggu depan kita akan tengok chapter 2 dan 3. Minggu lagi sekali chapter 4 dan 5. So kita akan cepat, so kita boleh discuss lebih banyak untuk kita punya assignment. And then sebab nanti saya akan cari satu masa. Okay, saya akan minta my friend untuk bagi talk on company secretary. Okay, mungkin lepas raya kot insyaAllah. Okay? My friend ni memang dah jadi company secretary dah berapa tahun, 10 tahun dah. Okay, at least nanti boleh tanya dia macam-macam apa yang you nak tahu. Okay, saya beritahu semula berapa hari bulan. Kalau kita habis cepat kita punya chapters, syllabus, kita boleh minta dia, kita boleh ambil satu session, dia akan bagi talk and then you boleh Q&A dengan dia. Okay? Okay, untuk minggu depan kelas A, okay, kelas A hari Ahad kan? Betul? Ya Doktor, ya Ahad Doktor. Kelas A. Sebab saya ada appointment hospital. Okay, boleh tak yang hari Ahad kita combine juga macam ni hari Rabu? Boleh? Untuk minggu depan. Sebab hari Ahad tu saya ada appointment hospital. Boleh? Okay, thank you Group A. So minggu depan kita akan jumpa untuk chapter 2 dan 3. Okay? In case kalau ada apa-apa nak tanya, masa you all baca buku ni kan ada apa-apa yang tak faham, you all just boleh tulis je dalam WhatsApp, boleh tanya je. Kalau saya boleh jawab, saya akan cuba jawab. Kalau tak boleh, saya tanya kawan saya. Alright? Okay? Ni ada masa lagi ni, you all boleh discuss among you punya group. You decide nak cari company secretary kat mana. Okay? You boleh decide you punya proses-proses untuk interview tu. Okay, dalam assignment tu pun saya ada letak kat bawah tu. Okay, macam mana nak interview. Nak discuss macam mana. Kat page kat belakang sekali, page 3. Saya boleh tengok, boleh baca, boleh discuss. Okay? So ada apa nak tanya lagi?
Madam, kalau interview Ya. tu kita buat in online boleh kan? Maksudnya tak jumpa face to face. Boleh Dengan online, company boleh. secretary Kalau tu. saya memang nak online. Tapi katakanlah Saya nak company secretary itu kan sekarang kan dah PKPP kan, pemulihan kan, boleh jumpa kan. Jadi kalau mana yang dia bagi jumpa atau boleh buat online. Tanya syarikat tu dulu lah, macam mana kalau dia nak online, kita online. Kalau dia kata boleh jumpa, kita pergi tempat dia. Tak dengar. Lagi ada nak tanya lagi? Ya. Betul. Terpulang. Tengah. Masih nak suruh semua orang boleh ada dalam ni? Saya pun tak tahu. Option the setting Is it setting? Whiteboard, caption. Kan? Doktor nak apa tadi? Saya nak untuk attendance. Saya nak buat Google Meet attendance. Saya nak daftar. Atau nak biasa kan kita boleh tengok dekat skrin ni kan berapa orang berangkat. Macam mana nak buat macam ni 9 orang je. Orang tu pun. Nak tekan kat mana? Change layout, madam. Ini pun tak tahu. Full screen Full screen. Change layout. Tapi tak ada semua pun. Ada ni. Madam tekan 3 titik tu madam. Pardon? 3 titik tu dekat bawah kanan. Okey, lepas tu ada change layout kan. Madam dekat sana. Madam tekan change layout tu. Tak lepas jadi tu saya tekan tak jadi. Tak madam boleh. tekan type. Tak boleh. Tile, okey. Tekan yang belakang sekalian. Maximum tile. Maximum tile tu. Tarik kepada 49. Okey, thank you. Ni pun tak tahu. Tapi kalau kita bukan 49 ni, ramai lagi ambil gambar yang selepas tu macam mana? Tak boleh. Memang apa tu untuk tu dia ikut ke capacity screen madam. 49 sebab sekarang 88 yang adalah kelas hari ni. Siapa yang tak datang? Senang tanya siapa yang tak ada. Madam screenshot lah nama seorang-seorang madam yang ada tu. Siapa yang tak ada? Madam screenshot tu. Okey. Madam buka screenshot yang sampai tu lepas tu satu-satu. Susah, lupa nak ambil ni jap. Satu. Amin Nabilah. Nabilah dah masuk. Kita kena check. Amira. Kelas kita semua sekali kalau ikut tengok yang berdaftar 94. Okay, ada lagi yang baru masuk dah kan? 94 je kan? Sebab ada 3 kumpulan yang 5 orang. Ataupun 5 orang tu nak jadikan yang 7 ke macam mana? Ada apa? Ke nak stay dengan 5 orang je? Boleh? Mana grup yang 5 orang? Stay 5 orang lah madam. Yang grup 5 orang tu. Okey, tak apa. Kalau nak, saya takut tekan sikit sangat you all. Okey, kalau you all nak stay tak apa masalah. Okey dah, saya dah ambil dah untuk attendance. Okay, so anything else? Nombor Syafiqah? Ada tak? Tak ada pun madam. Madam selalunya kan, soalan saya last.
Tak ada, Untuk madam. midterm dengan final, mostly kita kena explain the situation ke, atau dia orang bagi situation kita kena case study ke macam mana? Yes, kita akan bagi case study, you akan jawab based on case study itu. Macam audit lah. Faham. Cuma tambahan untuk si company secretary, dia akan ada section yang you kena masukkan lagi penjawapan untuk mengukuhkan lagi penjawapan. Itu je. Okay, tak. Hello? Apa? Tiba-tiba? Faham, madam. Thank you. Okay. Saya rasa line dekat Uniza tak elok sangat kan? Kejap okey, kejap dah senyap. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan insyaAllah. Kalau ada apa-apa, boleh je WhatsApp saya. Okay, so Assalamualaikum. Thank you. Take care. Thank you, madam. Doktor, sama doktor. Thank you doktor. Thank you, madam. Welcome. Ya, madam.